Okey, baik. Selamat sejahtera diucapkan kepada semua penonton, terutamanya murid-murid sekalian yang sedang yang nak mulakan 3D design. Okey. Jadi 3D design kita panggil reka cipta 3D, ataupun kita nak, kalau kita nak bukan saja nak reka cipta, kita nak print out, kita nak cetakkan bentuk 3D kita yang kita buat rekaan. Okey, reka bentuk kita ke dalam bentuk yang konkret lah, yang dapat digunakan untuk uh, mana-mana situasi lah. Okey, jadi kita mula dengan pembelajaran dengan menggunakan Autodesk Tinkercad. Kalau murid-murid anda nak guna Tinkercad, anda pergi Google. Contoh, kita pergi Google, kita cari Tinkercad. Okey, sebagai pemikir, seorang pemikir, anda ada banyak idea, jadi anda boleh pergi ke Tinker, pasal CAD, CAD. Okey, Tinkercad sini ada ni pertama, jadi anda log masuklah. Okey, jadi sesiapa yang belum ada akaun lagi, anda boleh cuba pergi sebelah kanan atas, dia ada tulis sign up. Jadi kamu perlu sign up dengan menggunakan MOE akaun masing-masing untuk login. Jadi anda cuma login. Jadi semasa dia buat pemilihan, anda boleh pilih sebagai student, supaya nanti kalau cikgu-cikgu ada bagi link untuk masuk kelas dalam Tinkercad, anda boleh menggunakan akaun student untuk log masuk. Okey, ini adalah paparan Tinkercad yang ada. Jadi kalau kita nak mulakan projek kita, kita boleh pergi ke sini, ada create. Jadi kita tekan create, dia ada 3 bahagian. Okey, ada 3 bahagian. Jadi kalau kamu nak bentuk satu bentuk 3D, anda boleh mula dengan Tinkercad. Okey. Jadi kita tekan 3D design. Okey, masuk dah ke bahagian sini. Jadi inilah paparan dia. Di bahagian sini, yang besar sini adalah work plane. Okey, merupakan tapak yang kita akan buat lakaran kat sini lah. Okey, dan di sebelah kanan sini adalah bentuk-bentuk yang kita boleh pilih untuk muat masuk ke bahagian work plane. Okey, jadi kita akan lihat ada beberapa lagi benda. Okey, import. Kalau kita nak masukkan gambar ataupun ikon ataupun reka bentuk, okey, yang jenis lain, anda boleh import kat sini. Kalau export, kalau kita dah siap semua projek, kita nak download untuk printing nanti, jadi kita export. Ini send to, khas untuk kalau you nak share projek anda kepada cikgu, kepada rakan-rakan kamu, anda boleh tekan send to. Okey, setakat ni dulu kita guna bahagian ni. Okey, macam mana sini pula? Bahagian kiri atas sini, di sini ada ikon Tinkercad. Kita akan masuk balik kembali ke dashboard dia, menu, masuk sini untuk lihat design dia. Okey, design apa yang setakat ini ada. Kalau kamu design banyak-banyak benda, dia akan ada list banyak lah. Tapi sekarang cikgu ada satu saja, yang ni kedua. Jadi kalau ni projek kita, design dia, kita nak buat satu benda dengan nama dia, kita nak rename, kita boleh tekan satu, lepas tu rename lah. Mungkin hari ni juga akan cuba belajar macam mana nak reka cipta satu keychain. Baik, keychain, mungkin kita panggil keychain nama. Okey, kita akan buat nama kat atas, lepas tu buat keychain. Okey, baik, dah ada. Kita akan mula dulu. Okey, untuk pengetahuan semualah, kalau anda nak cuba buat satu keychain, mesti ada lakaran kan. Jadi biasa lakaran kita, dia akan buat macam ni. Okey, segi 4. Siapa ada nak buat segi 4, okey. Mungkin anda boleh buat segi 4. Mungkin dia akan ada boleh nak buat segi ni bulatan, oval shape pun boleh. Tak biasa orang guna segi 3 lah. Mungkin hari ini kita akan buat segi 4 bersama dengan ada sedikit ruang sini, bukan ruang, sedikit bengkok kat sini. Okey. Dia bukan segi 4 yang bersudut tepat lah. Mungkin dia akan ada bengkok sebelah sikit. Okey, tu.
Okey, jadi kita buat segi 4. Lepas tu atas sini mungkin tuliskan nama, mungkin nama Cikgu Ci, macam itulah. Okey. So mungkin kamu boleh tuliskan ayat ataupun perkataan motivasi, okey, di bahagian bawah. Jadi ada 2 bahagian. Jadi hari ini kita akan lihatlah bahagian macam ni. Baik, kalau kita nak mulakan satu projek dengan meletakkan bentuk. Jadi tadi cikgu kata cikgu nak letakkan bentuk segi 4. Okey, jadi kita akan guna ni blok ini, box. Akan masuk mana-mana tempat lah. Dan dia akan papar kat sini. Dan papar kat sini dia ada standard size dia. Jadi size anda boleh cuba ubahlah. Jadi tekan saja mana-mana corner kat sini, bucu kat sini, ataupun kalau you nak adjust cuma satu dimensi saja, dia boleh tekan hitam. Kalau you nak ubah dimensi lebih besar kecil paparan dia, anda akan bucu putih kat sini. Okay, jadi ada bucu putih, 4 bucu putih di tapak dan satu lagi bucu, bukan bucu lah, ada tekan di atas tapak. Kita panggil permukaan atas kat situ, iaitu ketinggian. Okay, jadi anda tekan-tekan je, tahulah macam mana ni. Tekan ni dia akan ada tunjuk pengukuran. Jadi kamu cuba type nilai yang anda nak. Jadi untuk ketinggian ataupun ketebalan, cikgu nak ringkat sedikit ataupun pendek sedikit, kecil sedikit. Jadi cikgu guna 3 mm saja. Jadi ini 3 bererti memberi maksud 3 mm. Dia bukan 3 cm ya. Jadi anda murid-murid boleh cuba ambil pembaris dan cuba ukur. Jadi 3 mm dah siap. Kita akan tengok panjang dan lebar dia. Okay, kalau panjang lebar biasa cikgu akan buat ikut saiz lah. Okay, contohnya untuk keychain cikgu nak 6 cm. Jadi 6 cm bererti 60 mm. Jadi cikgu tekan dan ubah, okay, saiz dia jadi 60. Tinggi dia mungkin 22 cikgu tak cukup, cikgu nak 30. Okay, 30 mm. Jadi dia akan muncul macam ni lah. Okay, baik. Ini dari fasa pertama yang cikgu kita sudah siap. Okay, fasa kedua, perkataan kat sini kamu boleh cari ada teks kat sini. Kamu tekan saja, kamu boleh pilih tempat yang kamu nak. Jadi di sini kamu boleh ubah perkataan dia. Mungkin nak tulis nama sendiri. Jadi tulis nama saja, tengok besar sangat loh. Macam mana ni kita nak ubah. Macam biasa tadi, macam mana kita ubah saiz bentuk, kita pun ubah di sebelah sini. Okay, dengan ikut dimensi yang ada. Tadi 60 panjang, sekarang saya tunjuk 50. Kalau 20 tadi, ni tadi 30, mungkin saya buat 18. Okay, nama sudah ada kat sini. Dan ketinggian ni, ketebalan mungkin cikgu pendekkan lagi. Kita pendek 1 mm cukup. 1 mm dia akan muncul lah ni. Tiba-tiba ni out macam ni kan. Okay, nama saya. Okay, macam mana kita nak pastikan perkataan ini dia terletak di tengah-tengah ni. Mungkin kita buat manually, agak-agak pun boleh. Tapi kalau nak betul-betul kamu nak pastikan dia terletak di tengah-tengah, okay, kamu boleh pilih. Okay, contoh cikgu ambil ni sebagai warna kuning. Kalau kita nak pastikan nama ini terletak di tengah-tengah, contoh dah dia tak tengah-tengah lagi, kamu pilih bahagian, okay, ini perkataan dengan tapak dia. Dia ada 2 bentuk, nampak tak? 2 bentuk shape two already. Jadi kamu cuba cari bahagian sini, align, ada jumpa tak align? Align ataupun you tekan L, huruf L di keyboard, dia akan ada shortcut. Ni L, shortcut L, dia akan buat ada ni beberapa titik hitam macam ni. Jadi titik hitam ni kalau dia mengelilingi tapak, maksud dia kita akan merujuk kepada tapak dia.
Okey, contoh kalau kita nak tengah-tengah ikut tapak dia. Kalau tekan tengah, dia akan muncul sebelah sini lah. Ni tengah-tengah dia align. Kalau kita nak muncul tengah lagi bahagian ni, tebah ni, ikut bukan ketebalan, ikut kita punya lebar. Okey. Jadi dia ke tengah lagi macam ni. Ni sudah siap. Okey. Jadi 3 mm ketebalan tambah 1 ni. Tapi saya rasa kalau 3 tebal, 3 mm tambah 1 mm jadi 4, rasa agak kita panggil agak tebal lagi lah. Jadi mungkin saya nak kekal kepada 3 mm. Okey. 3 mm macam mana kita boleh ubah ini. Okey. Ni tekan saja ni. Okey, tapak dia di sini kita boleh kurangkan. Tapi masa kurang, okey, di sini akan muncul ni lah kekosongan kat sini, terapung ke sana. Jadi macam mana kita nak uruskan supaya kita tak terapung ke atas, maka kita boleh guna ini. Nampak tak ini ada satu bentuk cone macam tu ke atas. Itulah kita akan adjust ketinggian, okey, level dia. Tengok atas bawah. Okey, jadi kita boleh uruskan sampai dia kena dengan ini tapak dia. Jadi sekarang habis dah siap. Okey, jadi untuk keychain kita, di samping kita perlu ada perkataan, kita pun perlu ada apa? Ada lubang kan? Lubang penting untuk masukkan ni ring. Jadi macam mana kita nak adjust, uruskan? Okey, anda boleh cuba tengok balik di sebelah kanan. Okey, bentuk silinder. Jumpa tak bentuk silinder di kanan sini? Okey, tekan dan kamu cuba buat kat tepi sini dulu. Buat tepi dulu supaya nanti di sini kamu nampak macam transparent kan? Supaya nanti kita boleh mendapat tebukkan lubang transparent. Dan anda boleh cuba adjust size dia supaya size dia menjadi 3 mm. Okey, size dia diameter kita panggil. Jadi 3 mm sahaja. Diameter 3 mm. Yang ni ketinggian tak apa. You panjang ke pendek ke pun tak apa. Janji lebih kepada tapak dia. Okey, dan anda cuba masuk ke dalam bahagian sini. Tengok you nak tebuk lubang di tengah-tengah ke atau tebuk lubang di sebelah kanan atas. Contoh macam ni pun boleh. Okey, ataupun di tengah-tengah pun boleh. Okey. Sorry, cikgu sudah ubah ni. Okey, kalau you rasa ni susah ni nak adjust, nak pindah dengan keyboard boleh. Guna arrow lah, arrow button. Okey. Dan tengok betul tak ni. Agak-agak okey lah. Okey Okey, macam mana kita nak tebuk lubang? Kalau macam ni dia masih tak tebuk lubang lagi sebab dia masih jumpa nampak kan. Jadi kita nak tebuk lubang dia. Macam mana kita gabungkan dua-dua bentuk ini, tapak dengan silinder. Jadi contoh kita nak pilih silinder dan pilih tapak. Macam mana pilih? Kamu boleh buat highlight dua-dua bentuk kat sini. Nampak dua kan? Ataupun kamu tekan dia, lepas tu tekan shift dan tekan tapak. Jangan you tekan shift di keyboard. Tekan shift sama-sama kamu tekan tapak lain. Dia akan pilih dua-dua. Okey. Jadi dah pilih ni, mungkin saya nak pilih sama-sama dengan ni lah. Perkataan shift lagi, jangan lepaskan, tekan. Dapat 3 bentuk dia gabungkan. Jadi macam mana gabungkan? Tadi sini yang ni untuk align. Untuk nak kita nak buat luluskan, okey. Yang ini kita akan gabungkan. Kita panggil group. Group dia ada shortcut juga, Ctrl G, Ctrl plus G. Jadi kamu tekan saja, dia akan bentuklah berlubang. Jadi dia akan berlubang. Pada masa sama ni perkataan dia akan bergabung dengan ni tapak jadi warna samalah. Maknanya ni sebagai satu benda, one item together. Okey. Jadi masa kalau kita nak buat printing dia akan macam tu. Kalau kita guna satu warna, dia akan satu warna saja. Okey. Baik. Yang ini untuk perkataan. Okey, baik. Mungkin cikgu akan buat satu lagi. Okey, ni contoh pertama.